Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana sahlan idza syi'ta sahla. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa anshur 'alaina min khaza'in rahmatik ya arhamar rahimin. Sekali lagi puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala buat sekian kalinya kerana pertemukan kita lagi dalam majlis ilmu ini untuk kita sama-sama berkongsi berkenaan dengan perkara-perkara agama, dan kitab rujukan kita masih lagi menggunakan kitab Mukhtasar Ibni Abi Jamrah, ringkasan kepada hadis-hadis riwayat Imam Bukhari rahmatullah alaih. Baik, sahabat-sahabat semua, kita pada perbincangan yang berikutnya, iaitu pada hadis yang ke-189, muka surat 349. Dan sebelum daripada itu, kita pernah kongsikan hadis 188, berwasiat supaya dibakar mayatnya. Kita dah bincang beberapa dasar-dasar, cuma mungkin sebagai pelengkapnya mungkin kita akan kongsikan sedikit pada malam ni. Secara umumnya, kesimpulan yang boleh kita ambil daripada hadis yang ke-188 ialah cerita muka surat 348. Cerita di mana seorang lelaki daripada Bani Israel kerjanya pembongkar kubur, dia disebut sebagai An-Nabbash. Dalam bahasa Arab sebut Nabbash, iaitu pencuri kain kapan. Curi kain kapan. Ya Allah, takutnya kita nak curi kain kapan, nak pergi ke kubur pun takut, tapi hati kering dia curi kain kapan. Baik, ini memang hati kering sungguh lah ni. Jumpa gajah rimau pun tak takut, tak lari. Apabila sampai ajalnya, putus harapan dia hidup, dia pun segera wasiat kepada ahli keluarga. Sebagaimana kita tahu, suruh bakar, kemudian tumbuk lagi, tumbuk, kemudian tabur ke laut. Baik, jadi anak dia pun buat begitu, kemudian dibangkitkan oleh Allah. Ditanya pasal apa buat begitu, dia kata pasal takut pada Allah. Jadi nak sebut kehebatan hadis ni, nak sebut kehebatan takut pada Allah, tak takut pada benda lain. Walaupun orang kata TB ke apa semua tu, itu sampingan saja. Yang penting takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang TB apa semua tu, walaupun Pak Khatib pun sama aja. Pak Khatib, ittaqullah, takwalah pada Allah, takutlah pada Allah. Dengan orang rumah bukan takut, tapi ialah sayang gitu kan. Biasa saja. Tapi itu tidak mencemar, tak menyebabkan syirik pada Allah. Takut pada bini itu tak syirik pada Allah. Masih lagi boleh takut pada Allah SWT. Sebab bukan takut sebenarnya, istilah dia takut, tapi kita kata hormat, bahasa lembut sikit ni nak. Baik. Jadi dalam tu dia wasiatkan supaya anak dia bakar dia, kemudian tabur dia punya abu dia dalam laut. Baik. Mungkin hari tu kita tak kongsikan apa dia hukum wasiat ni, boleh ke tidak wasiat ni? Apa hukum dia asalnya? Dalam agama kita ni, wasiat hukum dia asalnya wajib. Wajib asalnya. Sebelum daripada ni, Allah Subhanahu Taala turunkan ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 180, kalau tak silap. Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Allah SWT di akhir ayat, Allah SWT kata kutiba 'alaikum, diwajibkan kepada kamu, ditulis di sisi Allah. Allah dah fardukan kepada kamu untuk apa dia? Idza hadara ahadakumul maut, apabila salah seorang daripada kamu hampir mati, dekat nak mati, maka wajib Allah suruh apa dia? Wasiyatu, wasiat, kena ada wasiat. Untuk siapa? Lil walidain, kepada ibu bapa. Wasiat harta dia kepada ibu bapa. Wal aqrabin, dan kaum kerabat. Baik, asal ayat ni 180, ayat 180 ni kita boleh tengok
Allah fardukan, wajibkan kepada umat Islam untuk wasiat harta dia kepada mak ayah. Nah, baik. Itu asal hukum dia. Kemudian pasal apa tu? Pasal awal-awal tu memang berlaku keciciran mak ayah. Bila dah besar, rumah tangga dan sebagainya, tinggal mak ayah entah ke mana, merantau, cari kerja, hidup sendiri, ada rumah pula, mak ayah tinggal di kampung. Contoh ada. Oleh sebab itu Allah wajibkan untuk wasiat pada mak ayah, wasiat wal aqrabin, dan juga kaum kerabatnya lain. Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat dalam surah An-Nisa berkenaan ayat pembahagian pusaka. Masa tu ayat 180 surah Al-Baqarah dah tak valid dah. Dengan turunnya ayat apa dia? Ayat berkenaan harta pusaka. Harta pusaka. Bermula daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala terus jelaskan tentang ayat pusaka dalam surah An-Nisa. Kita boleh tengok surah An-Nisa ayat berapa, 11 ataupun 12. Surah An-Nisa Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ayat-ayat pusaka. Bila Allah turunkan ayat tersebut, lalu terbatallah ayat berkenaan dengan wajibnya wasiat kepada mak ayah. Sebab apa dia? Pusaka dah termasuk kepada mak ayah. Iaitu ayat berkenaan dengan harta pusaka. Muka surat berapa tu? Tengoklah dalam surah An-Nisa. Daripada ayat yang sehinggalah ayat terakhir pun surah An-Nisa ayat 136 pun Allah Subhanahu Wa Taala juga jelaskan berkenaan dengan penyudah ataupun penyempurna kepada ayat pusaka. Baik. Dengan turunnya ayat tu. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ayat pusaka kepada mak berapa, kepada ayah berapa, kepada isteri berapa, kepada suami berapa, kepada adik-beradik berapa. Allah dah jelaskan dah. Oleh sebab itu ayat berkenaan dengan wasiat dah tak valid, tak wajib dah dengan turunnya ayat pusaka tadi. Baik. Kemudian itu satu wasiat. Jadi wasiat ni apa dia? Valid pula kepada mereka yang tidak dinyatakan bahagian mereka dalam ayat pusaka. Itu valid. Siapa yang tak dinyatakan dalam ayat pusaka? Siapa-siapa je lah. Yang mana kalau kita belajar ilmu pusaka, ilmu faraid, maknanya dalam tu dia akan sebut ashabul furud, mereka yang ditentukan bahagiannya dalam pembahagian pusaka. Antaranya siapa? Antaranya ialah ibu telah ditentukan. Berapa? Ibu ni akan dapat 1/3, 1/6. Isteri ni akan dapat berapa? Isteri akan dapat maksimum 1/4 maksimum. Kemudian akan dapat pula 1/8 sekiranya. Ada term and condition dia. Kemudian siapa lagi? Kalau suami akan dapat maksimum 1/2. Nah, kemudian anak lelaki confirm dapat semua harta. Setelah ditolak mereka yang ditentukan bahagian. Itu ada kiraan dia lah. Baik. Selain daripada orang yang ditentukan bahagiannya dalam ayat pusaka, maka wasiat akan valid. Wasiat akan valid. Contoh apa dia? Anak angkat. Cuma ada kes-kes tertentu pula. Dia akan ada dalam wasiat tu akan ada yang dipanggil istilah hibah. Istilah hibah. Baik. Oleh kerana kadang-kadang ada orang yang mana dia ni saudara terdekat kepada si mati. Contoh apa dia? Cucu kepada si mati. Mak ayah dia dah meninggal. Contohnya. Tok dia ada lagi, tok dia bela dia. Bila tok bela, kemudian ada cucu lelaki ke, cucu perempuan ke, lebih-lebih lagi. Baik, mak ayah meninggal dalam kemalangan. So, tok ada harta. Pak menakan pun ramai. Maknanya
datuk dia ada anak lain lagi selain daripada anak yang mati tu. Bila datuk ni meninggal, maka biasanya dapat kepada anak. Cucu tak dapat. Dari aspek pembahagian harta pusaka. Sebab tentang ayat pusaka Allah tak jelaskan cucu dapat. Tak ada. Baik. Oleh sebab itu, wasiat memainkan peranan. Maklum nanti bila dah meninggal, tok meninggal, yang bela cucu tadi, mak bapak dah meninggal awal. Jadi bila tok meninggal, yang dapatnya pak menakan, mak menakan. Cucu tak dapat. Pasal apa dia? Dia dah peringkat bawah. Peringkat furu'. Maknanya peringkat bawah. Bukan lagi peringkat ashabul usul. Dah. Baik. Itu istilah dia dalam ilmu faraid lah. Saya pasti ada ustaz yang mengajar bab tu kan. Baik. Oleh sebab itu wasiat memainkan peranan dia di situ untuk membolehkan anak cucu tadi dapat bahagian dia dan juga dia terbela. Di situlah peranan wasiat dan adanya istilah hibah. Istilah hibah. Baik. Dalam mazhab kita ini hibah, begitu juga jika cucu yang dibela tadi ataupun anak yang dibela adalah anak angkat. Anak angkat tu duk bantu dia. Anak-anak yang lain entah ke mana contohnya. Ataupun dia tak ada anak, dia bela anak angkat. Lepas tu dia dari segi aspek pewarisan, dia ambil anak angkat. Dia hanya ada adik-beradik yang lain saja. Ada. Kalau dia meninggal, tak ada anak, adik-beradik dia yang dapat harta. Anak angkat tadi tak dapat dari segi aspek apa dia? Dari aspek syarak, mana ayat tentang pusaka dia tak dapat. Oleh sebab itu, apa yang mainkan peranan di situ? Wasiat dan juga hibah mainkan peranan. Sebelum dia meninggal, dia dah bagi siap. Cuma wasiat ini masih terpakai kepada mereka yang tak valid dalam ayat pusaka. Itu wasiat. Begitu juga hibah. Dan setiap negeri dia ada peruntukan undang-undang masing-masing. Contohnya dalam bab hibah ataupun wasiat. Bila dah meninggal, harta pusaka yang boleh mengendalikan kes-kes sebegini ialah Mahkamah Tinggi Sivil terlibat. Seksyen pembahagian pusaka kecil. Yang ketiga, amanah raya. 3 badan ni bertanggungjawab ataupun diberi kuasa untuk menguruskan harta pusaka. Cuma masing-masing dia tak akan bertembung bidang kuasanya. Bab Mahkamah Tinggi dia akan uruskan yang berkaitan dengan 2 juta ke atas. Itu bidang dia. Untuk pusaka kecil ni 600,000 ke atas tu bidang kuasa dia. Amanah raya 600,000 dan harta tersebut harta alih. 600,000 ke bawah dan harta alih. Jadi diuruskan oleh bidang kuasa tersebut. Dia punya prosedur dia daripada pentadbiran ni kita boleh rujuk kepada tanah, pejabat tanah dan sebagainya, itu boleh rujuk. Semua tuan lebih mahir lah berbanding dengan saya, sebab saya ni belum lagi dapat pusaka di Selangor ni. Kalau di Kelantan tahulah. Di Kelantan kita dah dapat harta pusaka dan pengurusan dia kita tahulah macam mana. Kalau di sini lain. Oleh sebab itu hibah memainkan peranan, kita sebut tadi. Memainkan peranan untuk memberikan hak yang sewajarnya kepada siapa? Kepada anak angkat ataupun ahli waris, zawil arham yang terdekat. Cucu yang kita sebutkan tadi. Dari aspek pembagian pusaka dalam mazhab kita memang tak dapat. Cucu tak dapat. Pasal jika ada pak menakan, jika bapak dia dah meninggal, tak dapat lah. Pasal apa dia? Memang tak ada. Masa pusaka nak diberi tak ada. Baik. Walau bagaimanapun, setiap negeri dia ada enakmen-enakmen yang digubal ataupun yang dipindah untuk membolehkan lagi cucu tu dapat. Sekarang pengamalan boleh tuntutan. Boleh tuntut. Sebab itulah kadang-kadang bila berlakunya kematian dulu selebriti artis, pelawak terkenal meninggal, sampai sekarang tak selesai. Pasal apa dia? Pasal pertama, ahli keluarga tidak memahami
dari aspek ilmu pembahagian pusaka. Mereka beranggapan bahawa itu hak mereka. Dan isteri pula tidak tahu hak yang boleh dituntut dan boleh dibawa kes tu ke mahkamah. Kalau dia bawa kes ke mahkamah, confirm menang. Daripada sepatutnya bahagi sama, bagilah. Dah. Rujuk kepada jabat agama, rujuk kepada mahkamah sivil pun boleh. Boleh. Nah, pejabat tanah kalian apa semua mungkin ada dipanggil certain. Kalau dia lawan di mahkamah, confirm menang. Dan bimbangnya adik dia tu, adik arwah tak akan dapat apa-apa. Sebab apa dia? Ada anak gitu, mahjub. Dia panggil terhalang yang lain. Ibu dapat. Tapi ibu si mati dapat. Tapi akan sikit lah. Sudah. Berbanding kalau bawa kes ke mahkamah daripada yang mendakwa mereka tu berhak, tak dapat langsung. Lebih baik berunding cara baik. Tu dia, ya Allah, amatnya kan, yang tak tahu kes tu dan sebagainya. Baik. Jadi kita nak sebut banyak kes yang berlaku di mahkamah syariah pun ada. Dia asalnya hibah. Hibah ini bila bagi kepada anak angkat yang bukan anak dia contohnya, maka dia tak boleh nak ambil balik dah. Bila wasiat ataupun hibah bagi kepada siapa? Kepada anak angkat. Maklum dah. Kalau anak sendiri, masih lagi undang-undang membenarkan kita ambil balik harta yang kita berikan kepada anak kita tu melalui hibah. Ada hak lagi. Dalam mazhab kita pun boleh hak. Kecuali anak angkat. Dalam kes pernah berlaku di mahkamah syariah, saya tak ingat kes siapa lawan siapa, tapi dia lawan anak angkat dia. Asalnya anak angkat dia bela, masa umur 4 hari duduk bela. Sampailah dapat dapat sijil, dapat degree, dapat dia kemudian kerja. Dia dah bagi dia punya hibah ataupun dia serahkan tanah milik dia kepada anak angkat tadi, tukar nama dan sebagainya, dengan berjanji, anak angkat berjanji, tak apa, saya akan bagi kepada mak 300 sebulan hasil daripada tanah ni dan sebagainya. Tiba-tiba tak bagi. Bila tukar nama tak bagi. Cerdik punya anak angkat ni. Mula-mula buat baik. Daripada 4 hari dibela dia tu, sehinggalah umur, ya Allah, dah keluar universiti, dapat tanah, dia tak bagi. Lawan di mahkamah. Peruntukan undang-undang mengatakan bahawa tak boleh ambil balik bila diberi kepada orang yang bukan ahli keluarga, yang bukan anak kandung, tak boleh ambil balik. Nak buat macam mana? Memang kalah. Sebab tu kadang-kadang hibah dan wasiat ni jangan lebih 1/3. Itu hukum. Islam dah tetapkan jangan lebih 1/3. Wasiat ke hibah ke jangan lebih 1/3. Ni bagi semua. Banyak berlaku kes tu. Kes di Terengganu ada, di Selangor ada, dia punya peruntukan undang-undang. Kalau bagi kepada anak yang bukan anak kandung, tak boleh nak tarik balik dah pemberian tu. Negeri Sembilan pun sama. Orang Nogori. Kita Selangor ni sama saja. Baik. Jadi sahabat-sahabat, hati-hati bab tu. Habis panjang sangat dah benda tu. Jadi yang penting, kalau kita nak serahkan hak kepada orang yang di kalangan ahli waris kita tetapi tidak mendapat harta ataupun tidak mendapat bahagian dalam harta pusaka, maka gunakanlah instrumen hibah ataupun wasiat supaya tidak berlaku perbalahan, pertengkaran terlepas daripada itu. Banyak sangat kes. Sebab tu harta umat Islam 32 bilion tidak dituntut. Pasal nak tuntut tak ada. Allah tak tahu cara dan sebagainya. Allahu Akbar. Baik, penting kita ada dah subjek faraid kita dah ada. Akan datang ramai-ramai belajar ilmu faraid itu insya-Allah. Baik. Sahabat-sahabat dan jemaah sekalian, kita ke hadis yang berikutnya 189. Iaitu kewajipan taat kepada khalifah.
بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمة الله عليه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال فو ببيعة الأول فالأول أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما اشترعاهم. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya adalah Bani Israel dahulu diperintah oleh, makna dipimpin oleh para nabi. Apabila timbul kerosakan di kalangan mereka, Allah utuskan kepada mereka seorang nabi yang diperintah untuk memperbaiki perkara mereka dan menghapus segala hukum yang telah mereka ubah pindah daripada hukum yang sebenarnya. Itu huraian dia yang terkandung di dalam kitab Taurat. Mana setiap kali binasa seorang nabi, setiap kali mati seorang nabi, digantikan pula oleh nabi yang lain. Bahawa sesungguhnya tiadalah lagi nabi sesudah aku, dan lagi akan ada beberapa khalifah yang banyak di kalangan mereka itu. Berkata mereka, para sahabat tanya, baik, bila Nabi kata ramai, lepas pada aku tak ada nabi, ada khalifah saja. Lalu katanya apa dia? Maka apakah yang engkau suruhkan kepada kami? Para sahabat tanya. Maksudnya setelah banyak apa dia? Ramai pengganti-pengganti, pemimpin-pemimpin yang akan wujud, yang akan muncul setelah engkau, wahai Rasulullah. Terjadi pula perselisihan di antara mereka atau perebutan kuasa dan sebagainya. Maka apakah yang kau suruhkan atau perintahkan kami? Nabi SAW bersabda, sempurnakanlah kamu perjanjian taat setia kepada khalifah pertama. Maka yang pertama, berilah kamu kepada mereka hak mereka, iaitu tentang taat setia kepada mereka. Dan Allah tentu akan menghitung apakah yang diperbuat oleh mereka kepada kamu setelah kamu menunaikan kewajipan taat kepada mereka. Dan kalau mereka tidak pula memberi dan menunai hak kamu setelah kamu berikan kepada mereka hak, maka bahawasanya Allah bertanya kepada mereka untuk menjaganya. Secara umumnya hadis ni nak sebut apa dia? Nabi sebut para golongan ataupun kaum Bani Israel sebelum daripada ini mereka dipimpin oleh Nabi. Meninggalnya Nabi itu akan muncul, akan dilantik, Allah lantik Nabi yang lain untuk memimpin Bani Israel, sama ada aspek dunia, lebih-lebih lagi aspek agama. Baik. Jadi mereka ini terkawal sebab para Nabi yang pimpin. Para Nabi tentunya dalam bidang agama akan terkawal, dalam bidang keduniaan pun akan terkawal. Pasal apa dia? Dia akan menerima wahyu daripada Allah. Bani Israel hebat kan? Hebat Bani Israel dipimpin oleh para Nabi. Baik, Nabi SAW kata mereka ni walaupun dipimpin oleh Nabi, menyimpang juga. Kita ni tak dipimpin, Nabi kata aku adalah Nabi terakhir, tak ada dah Nabi selepas daripada aku. Dan akan ramai pengganti-pengganti pemimpin-pemimpin di kalangan umat Islam. Yang tu lantik pemimpin tu, yang ni lantik pemimpin ni. Berlaku dalam sejarah. Lalu Nabi SAW kata, bila kata ada ramai di kalangan pemimpin yang akan muncul, akan wujud, lalu para sahabat kata, wahai Rasulullah, habis kita nak buat macam mana? Kalau ramai wujud, masing-masing dakwa yang ni berhak jadi pemimpin, yang ni berhak jadi pemimpin. Lalu Nabi kata apa dia? Berilah ketaatan kepada yang mula-mula dilantik. Yang dipilih, yang dia tu. Lepas tu ada lagi orang kata, ni kita nak pilih dia ni, tak puas hati dengan orang tu, yang A tu tak puas hati, nak lantik yang ni. Maka jangan berikan ketaatan kepada lantikan yang kedua tu. Bila dah yang pertama dilantik, melainkan ada pencalonan, pengundian, itu lain, majlis syura tentukan. Dalam sistem Islam ada yang dipanggil syura. Orang yang berautoriti dan berkelayakan yang membuat keputusan, bersidang, okey yang ni kita akan lantik. Itu sistem khalifah. Tapi sekarang kita bukan sistem khalifah. Sistem khalifah kita dah pun jatuh pada tahun 1924 dengan jatuhnya kerajaan Turki Osmaniyah, maka tak ada khalifah dah selepas daripada itu. Tetapi uniknya Allah Subhanahu Wa Taala, setiap 100 tahun kalau tuan-tuan kaji sejarah akan muncul pula penegak agama. Kita ni tahun 1924, nak cukup 100 tahun 2024. Maka kita menuju ke arah itu mungkin.
akan adanya sistem yang menyatukan umat Islam seluruhnya. Baik, walau bagaimanapun mungkin tak berlaku di Malaysia, tapi berlaku seluruh dunia, pakak-pakak naikkan. Dan kita tak pasti, orang kata kita ni di akhir zaman. Mungkin Imam Mahdi dah zamannya. Dan ramai yang menyatakan bahawa Imam Mahdi sekarang ini sudah ada dan berada kemungkinan di Qatar. Woi, di Qatar. Nah, pasal apa tuan-tuan? Sebab Qatar ini kalau disusuri, ditelusuri, dikaji, dia punya susur galur, pemimpin yang ada sekarang ini adalah daripada Bani Tamim. Sebab tu tuan-tuan tengok Qatar ni berlainan daripada negara lain kan? Lain. Konfront dengan merekanya, konfront negara lain pun itu. Semua orang yang ditahan, yang diancam dibunuh di negara masing-masing, semua bernaung di Qatar. Contoh Dr. Yusuf Qaradawi. Dia balik aja ke Mesir kena tangkap oleh kerajaan pemerintah. Kecuali pada zaman Dr. Almarhum Dr. Mursi. Pemimpin yang digulingkan, pemimpin sah yang digulingkan. Nah, dia dilantik melalui pilihan raya tapi digulingkan oleh General Sisi. Jangan tertukar antara Mursi dengan Sisi. Nah, Allahu Akbar. Fitnah satu ujian umat Islam. Masa tu dia pun balik ke Qatar balik. Masa zaman Mursi barulah dia kembali ke Mesir. Kemudian zaman Sisi ambil alih, dia kembali ke. Dan ramai ulama-ulama yang bernaung di bawah Qatar sekarang. Baik, keturunan mereka, pemerintahnya keturunan Bani Tamim. Dan kita tahu Imam Mahdi di kalangan keturunan Nabi SAW dan ada kaitan dengan Bani Tamim. Allahu Akbar. Wallahu alam, yang betulnya hanya Allah Subhanahu Taala saja yang tahu. Itu ramalan-ramalan pada masa sekarang ini. Baik, sahabat-sahabat. Oleh sebab itu kita sebut bahawa Nabi kata tak ada dah. Dan akan berlaku perebutan kuasa. Bila berlaku perebutan kuasa, maka kita perlu sokong yang pertama dilantik. Kita di Selangor dulu pun kan sejarah Raja Mahdi dan sebagainya tu kan, berlawan terpaksa berunding dengan yang Pahang punya. Yang Pahang dia panggil Tok Gajahnya, yang datang untuk membantu bertempur di Ulu Kelang dia apa semua. Tuan-tuan tengok, tahu kan sejarah tu? Tak tahu naya kita duduk Selangor mana. Bantuan daripada Pahang, yang juga Datuk Bahaman pun datang masa tu kan. Tahu tak tahu sejarah tu, kita kaji balik lah, tengok balik sejarah. Bagaimana berlaku perebutan kuasa di kalangan dipanggil perang saudara. Begitu juga di Terengganu berlaku perang saudara, di Kelantan berlaku perang saudara, perebutan kuasa. Wallahu alam, kita sekarang ni sultan tak tahulah rebut kuasa ke tidak. Wallahu alam, tak ada berebut kuasa lah. Kemungkinan cakap-cakap orang di Perak berlakulah krisis sikit. Wallahu alam, itu terpulang kita tak kacau negeri orang. Yang penting sekarang sistem kita adalah sistem demokrasi. Cuma kalau saya bercakap, kukuh orang kata kita bercakap nak masukkan agenda politik. Tidak. Tapi nak sebut berlaku kita di Malaysia pun. Kemudian letak jawatan pula. Habis Ustaz nak sokong yang mana? Sekarang yang jadi kerajaan ni kita sokonglah. Bukan kerana nak suruh siapa-siapa politik mana-mana, tidak. Tapi yang jadi kerajaan sekarang, yang tu kita kena taat. Undang-undang yang dibuat, yang tu kena taat. SOP yang dibuat, yang tu kita kena taat. Pasal dia kerajaan sekarang. Nah, yang kata pintu belakang tak pintu belakang, itu kita tak bincang di sini. Tak bincang di sini. Yang kita bincang bila berlaku pelantikan dan sebagainya yang sah. Kemudian kena taat apa saja undang-undang yang digubal. Tak boleh buat pemberontakan dah. Sehinggalah bila ada pilihan raya pula, nanti dah. Walaupun ada di kalangan kita yang mengatakan demokrasi sekarang ini pun tak menepati agama. Demokrasi sekarang ini adalah ciptaan barat. Oleh sebab itu kita tak boleh, kena tolak sistem tu. Orang yang sokong sistem demokrasi kafir, kata dia. Allah. Habis macam marwah kita ni. Dia ada kaitan insya-Allah dengan hadis yang berikutnya nanti insya-Allah. Baik. Jadi huraian dia cukup panjang untuk hadis yang berikut. Walau bagaimanapun kita nak sebut, Nabi kata setelah dilantik pemimpin tu, maka yang disokong. Kalau dulu kerajaan dulu yang menjadi
menjadi kerajaan. Dia gubal undang-undang apa semua yang selama mana tidak bercanggah dengan agama, kita kena taat. Apa saja undang-undang yang tidak bercanggah dengan agama. Sat lagi apa nama ni, bila dapat dia orang lain, marah pula kita. Marah ni. Yang kita tak ambil cana. Nak daftar pemilih, berapa orang dia ambil cana? Nah, anak-anak kita. Kalau anak kita tak nak pergi, ambil dia punya IC dia tu, bawa pergi daftar. Online pun boleh sekarang ni. Nah, maklumat di ujung jari sekarang. Allahu Akbar. Boleh saja, mudah saja untuk kita dah daftarkan. Baik. Jadi hak masing-masing ikut dia punya saluran yang telah ditetapkan. Maka kata Nabi SAW, kalau kita dah tunaikan hak kita dah tunaikan hak kita, dah bagi ketaatan, dia tekan kita juga, maka kita tak bertanggungjawab apa-apa dah. Allah akan tanya mereka. Kalau gitu, baik mati. Kita kata buat apa, tak ada hukuman, Allah tak hukum pun. Dah kita bagi ketaatan, dia tak bagi pun khidmat pada kita. Contoh kan, kita kata rasuah berleluasa, buka tanah haram, relax aja 40 tahun. Itu kita dah tunaikan hak kita, maka bagi pihak mereka Allah SWT akan hukum. Lambat lagi lah ustaz, akhirat tu kita nak di dunia ni. Lambat tak lambat, cepat tak cepat, yang penting Nabi telah letakkan SOP yang perlu kita ikuti. SOP supaya keamanan masih lagi terjaga. Keamanan tu penting, terjaga lagi keamanan. Kita kata tak aman dah, boleh aman lagi ni sekarang ni, alhamdulillah, berbanding tempat-tempat lain dah. Walau bagaimanapun mereka perlu dihukum. Ya, perlu dihukum. Kita tak sokong kezaliman. Siapa sokong? Tak pernah, tak ada orang yang sokong kezaliman. Kecuali orang zalim, dia sokong kezaliman. Orang yang tak zalim, dia tak sokong. Oleh sebab itu kita berikan hak kita, tanggungjawab kita laksanakan. Selain daripada itu, kita serah pada Allah SWT. Baik ya. Kalau begitu ya ustaz, sedap lah orang atas. Allahu Akbar kan. Sedap di dunia, di akhirat. Ya Allah, ya tak? Sebab tu orang kata al-fulus fid dunya wal mampus fil akhirat. Kita mungkin kita tak nak mampus di akhirat, kita nak untung dunia, untung akhirat. Baik. Sahabat-sahabat dan jemaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, moga-moga apa yang kita bincangkan pada malam ni dapat manfaat untuk kita bersama. Dan rasanya tak ada soalan dah, sebab tak berbunyi pun Twitter, Instagram apa semua tak ada bunyi. Oleh sebab itu apa yang kita kongsikan moga dapat manfaat untuk kita bersama. Wallahu a'lam. Kita jumpa dalam pertemuan akan datang berkenaan dengan amaran mengikuti orang Yahudi dan Nasrani. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah lakum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtana fardud ilayna inda ihtajina ilayh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu.